Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga. Jika audio jelas, boleh bantu maklumkan kepada saya. Baik, ada orang yang minta saya komen berhubung penafian pihak SPRM bahawasanya tidak ada campur tangan politik dalam siasatan yang dilakukan. Maksud saya siasatan adalah kes Muhyiddin Yassin, kes Wan Saiful dan kes-kes lain yang berkaitan. Okey. Jadi ini berikut komen saya. Pertama, apa-apa kenyataan penafian daripada SPRM tidak sekali-kali mampu saya percaya, dan barangkali saya rasa rakyat Malaysia ramainya sukar percaya. Okey, itu pertama. Maaf ya. Jadi mengapa saya berkata demikian? Sebabnya pernah terjadi insiden di mana Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki secara terbuka telah mengaku sesuatu yang menjurus kepada Syak secara jelas, secara terang-terang bahawa dia telah salah guna kuasa dan mungkin berlaku rasuah ataupun suapan dalam bentuk persetujuan melibatkan pembelian saham. Dan ianya telah melanggari, saya tak nak masuk secara panjang lebar, tetapi ianya telah melanggari perkeliling berhubung jumlah yang boleh dimiliki dalam bentuk saham oleh seorang penjawat awam, khususnya berjawatan tinggi. Jadi memang cukup terang Azam Baki seharusnya disiasat. Dia seharusnya disiasat oleh Suruhanjaya Security dan dia seharusnya disiasat oleh satu jawatan kuasa bebas. Mengapa jawatan kuasa bebas? Sebab bila kita masuk elemen salah guna kuasa, ianya perlu dilakukan oleh SPRM. Tetapi Azam Baki adalah Ketua Pesuruhjaya SPRM dan siasatan melibatkan satu agensi berkait kerajaan. Jadi dia tidak boleh menyiasatnya dan SPRM mungkin berat sebelah. Jadi perlu ada jawatan kuasa bebas yang perlu ditubuhkan untuk siasat Azam Baki. Dan Azam Baki perlu berehat, bercuti sementara siasatan dilakukan. Kerana takkan pihak yang ada dalam SPRM nak kata bos dia bersalah sedangkan bos dia masih lagi memegang jawatan tertinggi. Tapi semua ini tidak dilakukan. Sebaliknya, apabila Suruhanjaya Security menyiasat SPRM, Azam Baki memulakan siasatan terhadap Suruhanjaya Security. Inilah natijahnya bila Ketua Pesuruhjaya SPRM tidak dipaksa berehat. Dia sedang disiasat, tapi dia siasat orang yang dia siasat dia. Ini sudah jadi satu bentuk tekanan, boleh ditafsir sebagai satu bentuk tekanan, menyebabkan Suruhanjaya Security mengeluarkan kenyataan yang terang-terang berbunyi, terang-terang membawa maksud dia tidak nak buat kesimpulan Azam Baki bersalah ke tidak. Cuma dia kata setakat mana keputusan dibuat, tidak ada sebarang benda yang konklusif. Maknanya ia tergantung. Keputusannya tergantung. Maknanya sampai hari ini sebenarnya kita tidak tahu Azam Baki itu benar-benar bersalah atau tidak. Of course, kita jangan berpandu kepada siasatan SPRM. Gila kalau nak minta SPRM siasat Azam Baki, kemudian mempercayai siasatan SPRM atau siasatan dalaman SPRM sedangkan Azam Baki masih ketua mereka yang melakukan siasatan. Jadi bila Suruhanjaya yang diketuai oleh orang sebegini melakukan siasatan, pertama sekali saya tidak ingin percaya, kedua sebarang kenyataan atau penafiannya tidak boleh dipercayai. Dan PH memberitahu, khususnya Rafizi Ramli memberitahu selepas PRU, malah Rafizi Ramli dalam kempen PH Pilihan Raya memberitahu sejelas-jelas mungkin bahawa tindak tanduk SPRM menggeledah
office dia dan sebagainya, semuanya adalah satu bentuk penindasan, tekanan yang diberikan. Dia memberi persepsi kepada rakyat Azam Baki ni jahat, SPRM ni jahat, yang berdendam terhadap orang politik. Siapa yang beri persepsi ini? Rafizi Ramli. Siapa dia? Sekarang ni dia menteri dalam kerajaan pimpinan Anwar. Maka rakyat diberitahu bahawa SPRM ni bermotif politik. PH yang mentadbir negara ini sekarang telah memberitahu bahawa Azam Baki dan SPRM bermotifkan politik dalam kempen pilihan raya. Ya. Dan kita diberitahu oleh Rafizi, mereka akan mencari Azam Baki kalau menang. Lepas menang, Rafizi Ramli buat U-turn. Okay. So, semua ni adalah hujah saya yang pertama mengapa saya tidak boleh percaya Azam Baki, dan sekaligus mengapa saya syak ada campur tangan politik, sebab kita diberitahu masa kempen bahawa SPRM bermotifkan politik. Siapa yang beritahu? Orang yang bertadbir negara sekarang yang beritahu. Jadi saya rasa sebelum PRU lagi, PH sudah tembak kaki sendiri. Ya, kerana mereka telah seolah-olah mengaku bahawa SPRM boleh diperalatkan. Kedua, ada satu kes mahkamah sedang berjalan, ianya melibatkan tuduhan SPRM terhadap Syed Saddiq. Di dalam prosiding mahkamah itu, ada satu rujukan dibuat kepada satu perbualan audio. Dan di dalam perbualan audio ni, didakwa salah seorangnya adalah seorang pegawai tinggi SPRM. Syed Saddiq di dalam perbicaraan ini mengesahkan bahawa itu adalah suara pegawai SPRM yang memberitahu apabila kerajaan bertukar, SPRM diperalatkan. Jadi ini adalah hujah-hujah dalam proses perbicaraan. Jadi ini kita kena ambil tahu, tetapi ini bukannya konklusif. Belum ada sebarang keputusan konklusif, maknanya ini cuma kita ambil tahu, tapi benar atau tidak kita tak boleh nak pastikan. Kita kena tunggu kes Syed Saddiq habis. So ini perlu dipertimbangkan. Ya, menurut Syed Saddiq, ada pegawai beritahu dia SPRM diperalatkan. Jadi politik boleh jadi alat politik bila kerajaan bertukar. Okey, ketiga, SPRM sejak bila buat kenyataan macam parti politik? Sejak bila buat penafian? Kalau kita lihat kenyataan Tan Sri Muhyiddin Yassin, ianya adalah ada orang paling berkuasa dalam negara ni yang mengarahkan siasatan, sedangkan SPRM tidak ada bukti. Saya tidak ingin komen benar ke tidak SPRM ada bukti ke tidak, itu luar jurusan pengetahuan saya dan saya kira semua orang tak tahu. Okey. Kadang-kadang mereka bawa kes atas keyakinan sahaja tanpa bukti, dan kadang-kadang bukti itu dia akan munculkan dalam mahkamah, itu semua kita tidak tahu. Tetapi yang saya pasti, saya setuju dengan kenyataan Taqiyuddin, ya, bahawa pelik, ya, cara mereka memanggil tertuduh, beri kenyataan, kemudian esok dah dakwa, ya, berkait dengan kenyataan yang diberikan. Jadi siasatan lengkap ke sebelum didakwa? Okey. Tetapi tak apa, Muhyiddin kata ada campur tangan. Kalau saya secara peribadi, saya percaya. Sebab apa? Bukan sebab saya membela Muhyiddin, bukan. I don't even know Muhyiddin ni ada lakukan kesalahan ke tidak. Saya percaya sebab pihak yang mentadbir negara sekarang ni beritahu kita bahawa SPRM bermotifkan politik pada kempen pilihan raya. Sebab itu saya percaya. Okey. Tapi tak apa, dakwaan dibuat. Mungkinkah SPRM jadi alat politik? Mungkin. Sebab SPRM bukan bebas sepenuhnya. Dia duduk di bawah satu kementerian. Jadi kemungkinan tu tetap ada. Okey. So penafian, kalau nak buat, menteri yang buat, orang-orang politik yang buat. Sejak bila SPRM, iaitu agensi penyiasatan, buat kenyataan, menteri pula senyap? Mungkin menteri ada buat kenyataan, saya tak ambil tahulah, Saifuddin ke atau PM ke, tapi biarlah mereka buat kenyataan.
Sejak bila pula SPRM buat kenyataan? Siapa makan cili, dia rasa pedas. Okey? So, tidak mungkin kita percaya kepada SPRM atau saya percaya kepada SPRM, tidak kira mereka heret Muhyiddin ke, mereka heret Tun Mahathir ke, mereka heret Zaid Hamidi ke, mereka heret kucing ke, mereka heret ayam ke, mereka heret itik ke. Tidak mungkin saya percaya. Tidak mungkin saya percaya kepada kerajaan ini ataupun kenyataan penafian kerajaan bahawa mereka tidak terlibat, kerana mereka sendiri yang mengaku dalam kempen pilihan raya bahawasanya SPRM bermotifkan politik. Siapa yang kata? Atau persepsi ni, siapa yang timbulkan? Rafizi Ramli. Hari ini Rafizi siapa? Menteri. Menteri dalam mana? Kabinet Kerajaan Madani, atau lebih tepat lagi, Kerajaan Nepotisme dipimpin oleh Anwar Ibrahim. Tiba-tiba dah buka mata kan? Baguslah kalau macam tu. Sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera. Salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.